Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel Razali. Boleh panggil saya Jo. Nombor matrik saya 17 DHF 21F 2020. Saya dari kumpulan 2. Pengenalan era kolonial. Yang pertama, corak masyarakat kolonial barat boleh dikatakan berlaku dalam masa yang singkat kerana rangka sejarah kebudayaan di Nusantara ini. Yang kedua, terpengaruh dengan corak masyarakat kolonial. Hal ini disebabkan ia meninggalkan satu kesan yang luas walaupun tidak mendalam. Yang ketiga, di tanah Melayu, pengaruh peradaban barat lebih berpengaruh dengan bidang material. Oleh itu, kesannya luaran sahaja. Ia hanya banyak mempengaruhi kebudayaan sahaja dan institusi-institusi sosial. Yang terakhir, terdapat banyak pengaruh peradaban barat di tanah Melayu yang dapat kita lihat. Contohnya, melalui sistem pendidikan, kewujudan masyarakat majmuk dan perubahan dari segi budaya. Maksud era kolonial. Yang pertama, periodisasi sejarah yang menentukan tahap pendudukan, penempatan, penumbuhan, pentadbiran dan penguasaan suatu wilayah di tangan sekumpulan peneroka asing. Yang kedua, menggunakan istilah jajahan. Jajahan tu bermaksud wilayah yang ditadbir atau ditubuhkan oleh orang luar. Maksud era kolonial. Maksud era kolonial ni periodisasi sejarah yang menentukan tahap pendudukan, penempatan, penumbuhan, pentadbiran dan penguasaan suatu wilayah di tangan sekumpulan peneroka asing. Yang kedua, diorang ni gunakan istilah jajahan yang bermaksud wilayah. Wilayah tu wilayah yang ditadbir atau ditubuhkan oleh orang luar. Kolonial ni bermaksud dasar atau amalan oleh sesebuah negara untuk meluaskan penguasaannya ke negara-negara lain lah. Okay? Kolonialism pula dia macam kecenderungan untuk menubuhkan dan mengekalkan koloni. Kolonialism ni pula dia punya function, dia menguatkan penduduk tempatan dari wilayah-wilayah atau negara lain, orang asing atau jauh ke kuasa penjajah dan penempatan penjajah di wilayah yang diorang takluk lah. Okay, dalam penjajahan pula, diorang nak bagi orang tunduk dekat diorang menggunakan sistem politik, institusi budaya, agama, bahasa diorang. Lepas tu mengurus dan mengeksploitasi sumber ekonomi diorang. Tapi wilayah kolonial ni diorang banyak bergantung dekat metropolis. Sebab penduduk tempatan diorang ni secara amnya diorang tak ada hak lah. So zaman kolonial ni dah banyak menemani sejarah kemanusiaan selama-lamanya. Contohnya yang terkenal zaman purba, peringkat penjajahan tamadun Phoenician, Yunani dan Rom. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrin binti Abdul Hamid, nombor matrik 17 DHF 21F 2016 daripada kumpulan 2. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sistem ekonomi. Setelah tanah Melayu dijajah, pihak British telah memperkenalkan sistem ekonomi dualisme. Sistem ekonomi dualisme ia merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiring dengan garis etnik. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh kolonial British ialah perlombongan dan peladangan getah. Selain itu, pihak British juga telah mewujudkan pembahagian pekerjaan berdasarkan etnik di mana melibatkan masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Etnik pertama yang terlibat dalam pengurusan pekerjaan ialah masyarakat Melayu. Pertanian merupakan aktiviti utama untuk orang Melayu. Contohnya, masyarakat Melayu yang tinggal di Patan Timur, mereka bekerja sebagai nelayan dan menternak binatang. Seterusnya, masyarakat Cina. Orang Cina lebih mendominasi pekerjaan dalam sektor perlombongan. Contohnya di Kedah, orang Cina mengusahakan tanaman ubi kayu, manakala di Terengganu dan Johor, pula mereka mengusahakan tanaman lada hitam.
Akhir sekali ialah masyarakat India. Masyarakat India lebih sinonim dengan pekerjaan di ladang. Contohnya, di Pulau Pinang, masyarakat India bekerja di ladang pertanian yang mempunyai pelbagai tanaman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Faiza binti Muhammad Nur Syapani dari kelas DHF 1A. Nombor metrik 17 DHF 21F2018. Saya ingin membentangkan tentang perubahan dari segi budaya pada masa era kolonial. Budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat barat maupun masyarakat timur. Masyarakat barat dan masyarakat timur mempunyai budaya yang amat jauh berbeza pada suatu masa dahulu. Manakala masyarakat barat menganggap budaya masyarakat timur sangat mundur dan tidak setanding dengan budaya mereka. Masyarakat timur sedikit sebanyak telah terpengaruh dengan budaya masyarakat barat. Kemudian, masyarakat Melayu mula mengalami perubahan apabila bandar-bandar kolonial dan bandar-bandar tradisional turut mengalami perubahan yang sama. Kata-kata tokoh yang saya ambil dari bekas Perdana Menteri yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman. Dia berkata, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ianya dikehendaki. Untuk mendapatkannya, iaitu pengorbanan yang sebenar. Itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika binti Abdul Aziz. Saya dari kelas DHF 1A. Saya nombor metrik 17 DHF 21F2012. Saya di sini ingin membentang berkenaan kolonisme. Apa itu kolonisme? Kolonisme berasal dari bahasa Latin iaitu kolonia yang bererti pemukiman. Maka erti kolonisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Kolonisme bertujuan untuk memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain, iaitu tanah jajahan, atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Biasanya kolonisme dimulai dengan penaklukan yang dapat dilakukan secara damai maupun paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kolonisme berasal dari kata kolonus yang memiliki erti menguasai. Kolonisme adalah upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi. Aspek sosial terdapat 4, iaitu pendidikan, pengenalan sistem residen, pembentukan masyarakat majmuk. British memperkenalkan undang-undang tanah. Pengenalan sistem residen oleh kolonial memberikan kesan kepada struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Kehadiran residen bertujuan untuk mengkoreksi minda mereka mengikut kepakaran masing-masing dalam menjalankan dasar British. Setiap perkara pula perlu mendapat persetujuan Gubernur Negeri-Negeri Selat (NNS) dan pejabat tanah di London. Kita mendapat nilai bahawa semua ini telah mengubah struktur sosioekonomi. Perubahan ini adalah disebabkan penguasaan residen menafikan kuasa raja atau sultan yang memerintah. Hal ini dibuktikan oleh J.W.W. Bush yang menjadi residen bertindak
sesuka hati, memperkenalkan dasar-dasar British tanpa mempedulikan kuasa Sultan Abdullah yang memerintah Perak ketika itu. Keadaan ini telah menyebabkan kuasa Sultan semakin luntur dan hanya sebagai boneka oleh British. Oleh itu, pengenalan sistem residen merupakan kesan kolonisme yang mengubah struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan dari aspek kekuasaan sultan dan penguasaan ekonomi di British. 2. Pembentukan masyarakat majmuk. Menurut J.S. Furnival, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang tinggal berkelompok mengikut kaum dalam unit politik yang sama dan setiap kelompok mengamalkan agama, adat resam, bahasa, pemikiran, kerjaya dan cara hidup sendiri. Perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tetapi hanya di pasar atau kedai yang menjalankan urusan jual beli. Dasar imigran British menggalakkan imigran Cina dan India berhijrah dan mencuba nasib di tanah Melayu. Peluang pekerjaan yang ditawarkan. Kemasukan golongan imigran yang semakin pesat telah memecahkan dominasi orang Melayu di Malaysia kerana sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu merupakan satu rumpun bangsa yang mengamalkan pertanian secara diri. Kesan imigrasi dapat dilihat di negeri-negeri Melayu Bersekutuan NNMB pada tahun 1898 yang menunjukkan pembezaan yang jelas dalam pertambahan penduduk masyarakat. Masyarakat peribumi meningkat sebanyak 34.9%, China naik sebanyak 83.4% dan India peningkatannya mencecah 188.8%. Kesannya telah menyebabkan penguasaan golongan imigran China dan India terhadap tanah Melayu yang dahulunya dimonopoli oleh orang Melayu. Terbuktilah bahawa kolonisme British telah mengubah struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan yang telah membentuk masyarakat yang berbilang kaum di tanah Melayu. Kedatangan imigran Cina, India dan imigran dari Kepulauan Melayu ke tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk serta organisasi sosial dan budaya yang berbeza daripada sebelumnya. Kesan daripada kolonisme British. 3. Iaitu pendidikan. Sebelum kedatangan British, kanak-kanak Melayu hanya mendapat pendidikan di surau, sekolah, pondok dan masjid. Sistem pendidikan Melayu yang paling tua dan berpengaruh adalah persekolahan pondok. Pondok yang pertama didirikan pada tahun 1820 oleh Tuan Haji Abdul Samad bin Abdullah. Pendidikan masyarakat pada masa itu berfokuskan kepada aspek seperti membaca dan memahami Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, hukum-hukum agama serta penguasaan menulis, mengira dan membaca. Namun, kehadiran kolonisme British telah memperkenalkan sistem pendidikan vernakular. Penubuhan sekolah Melayu oleh British adalah untuk memberi kemahiran membaca, menulis dan mengira. Penubuhan sekolah ini telah bermula pada tahun 1821 apabila Pening Free School membuka cawangannya di Gelugor dan diikuti dengan penubuhan sekolah Melayu di Teluk Belanga pada tahun 1855 dan di Kampung Gelam pada tahun 1856. Walau bagaimanapun, kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada setakat memberikan pendidikan dasar selama 4 tahun, kecuali latihan perguruan sebagai peringkat tertinggi.
tertinggi pendidikan Melayu. Pengenalan sistem pelatihan pengguruan ini yang menjadi pemakin perubahan dalam sistem struktur masyarakat tradisional tempatan. Yang terakhir, iaitu British memperkenalkan Undang-Undang Tanah. Kolonialisme British telah mengubah kaedah pemilikan tanah yang dipraktik. Sekian, terima kasih. Saya Sanjana Penah dari kelas DHF 1A. Nombor kad matrik saya 17 DHF 21F 2014. Kesimpulannya, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada era kolonial ini. Kelebihan ialah mampu menunjukkan pola dan gaya hidup pemerintah secara terperinci. Keduanya, historiografi kolonial tidak menggunakan unsur supranasional di dalamnya. Kelemahan pula, akibat penjahajaan, kehancuran total warisan budaya orang asli atau tempat eksploitasi sumber daya yang tidak sembarangan, ketidakadilan, perang, pembunuhan beramai-ramai dan kemiskinan. Keduanya, bagi kuasa penjajah akibat dari penjajahan adalah kekayaan baru, sumber yang lebih besar, dominasi politik, ketenteraan dan budaya yang lebih besar dan di atas segalanya lebih banyak kuasa. Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk secara tidak langsung telah mempengaruhi dan mengubah sistem sosial di tanah Melayu yang akhirnya mewujudkan jurang perbezaan antara kaum. Walaupun ketiga-tiga kaum ini ditinggal di negara yang sama, tetapi masih mengekalkan identiti masing-masing dan mengamalkan tradisi tersendiri tanpa mengasimilasikan budaya antara satu sama lain. Itu saja, pelajar akan didedahkan dengan dinamakan konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berdasarkan susuk masa evolusi sejarahnya dari era pra-kolonial sehingga ke pasca kolonial. Kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat, pelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan pengayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Selanjutnya, pembinaan kesepaduan nasional amat dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang kompleks. Oleh kerana itu, pengayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Justru, perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah membawa cabaran baru dalam mengukuhkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Sekian, terima kasih.